Jarang-jarang ada. Jarang saya. Hari jadi saya pada 29 Februari. Tahun 4. Kerana itulah hidup ini bagaikan perjalanan yang tiada penghujung. Oi Katik, kau pergilah main jauh-jauh. 4 tahun buat mereka hanyalah setahun bagiku. Sembahan apa yang terkena ni Ustaz? Sejak dilahirkan ketika orang putih menjajah tanah Melayu, sehingga Maharaja Jepun datang melebarkan empayarnya. Aku kehilangan orang yang tersayang. Namun semangat kembali ketika bertemu cinta abadiku, Lily. Boleh kan? Dia tu bangsa lain, agama lain. Kau ingat keluarga dia nak ke kau? Dunia Budi, dunia Lily berbeza. Ya aku mati pun takkan biarkan kau kahwin dengan anak perempuan aku. Faham? Budi ni sebelah siapa? Sebelah papa ke sebelah Lily? Budi cinta tak? Pada Lily. Mana kau suruh anakku? Mana saya tahu nak tu? Tahan! Pergi! Apa yang nak kena dengan kau ni? Jak kau kawan dengan budak Cina tu macam-macam dengan kau. Kau ni memang nak menyusahkan semua orang lah. Cinta tu sementara, tapi sayang, kasih kita sampai bila-bila. Budi muda. Masih ada banyak masa lagi lah. Terlalu banyak masa. Adakah ini satu anugerah atau sumpahan? Sembahan apa yang terkena ni Ustaz? Bagiku yang lahir pada 29 Februari. Budi. Lily. Assalamualaikum. Pada hari ini, kumpulan kami akan buat pembentangan tajuk filem yang bertajuk 29 Februari. Nama saya ialah Fitri Faiza dari TP1A akan menerangkan terlebih dahulu tentang sinopsis dan diikutkan dengan konsep etika dan peradaban dan lain-lain. Filem ini mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Budi yang dilahirkan pada tarikh 29 Februari. Secara tidak langsung, umurnya hanyalah akan meningkat pada 4 tahun sekali sahaja seolah-olah terkena sumpahan. Sekitar umurnya iaitu Budi, di tengah-tengah usia remaja, dia sedang menjual baku rotan bersama rakannya yang cacat penglihatan bernama Razak. Pada suatu hari, Budi telah jatuh cinta pada seorang gadis Cina yang bernama Lily. Percintaan mereka bermula berputik di awal pertembungan semasa gadis itu diragut. Malah, percintaan mereka berdua mempunyai halangan dari pihak keluarga gadis itu sendiri kerana perbezaan agama. Sebab kami memilih movie 29 Februari kerana keistimewaan filem ini bukan terletak kepada lakonan pelakon, malah ia yang menjadi istimewa, unik serta menarik perhatian dan menambat hati penonton kerana dari segi skor muzik. Hal ini demikian kerana muzik asal dinyanyikan oleh para pelakon sendiri iaitu Remy Ishak. Seterusnya, ini merupakan konsep etika dan peradaban. Dalam movie ini, terdapatnya adab, iaitu adab berasal daripada perkataan Arab iaitu memberi maksud perilaku dan perbuatan kebaikan, kesantunan, moral, kesusilaan dan kemanusiaan. Contoh babak yang ada pada dalam movie ini dari segi adab ialah Budi dan juga rakannya yang bernama Razak menunjukkan sikap beradab itu kepada orang yang lebih tua dengan cara bersalaman. Salam. Hey, Miha. Salam. Seterusnya pula adat resam yang dikenali sebagai tradisi iaitu undang-undang atau hak yang tidak bertulis dalam sesebuah masyarakat dan diamalkan secara turun-temurun sejak sekian lama dan diwarisi oleh nenek moyang. Ia adalah sesuatu ramai orang lakukan dan telah lakukan untuk jangka masa yang lama. Biasanya datang dari sesebuah negara, budaya, zaman atau agama sama. Jika ada sesuatu yang biasanya dilakukan dengan cara yang sama, ia mungkin boleh dikatakan sebagai adat kebiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebagai contoh, babak adat resam yang ada pada movie ini pula ialah kita dapat lihat di mana adanya babak majlis pertunangan Lily bersama lelaki pilihan ahli keluarganya. Daripada situ, kita juga dapat lihat bahawa pertunangan yang dilakukan adalah adat resam bangsa Cina. Akhir sekali,
sekali, konsep etika dan peradaban dalam filem ini ialah etika. Etika berasal dari bahasa Greek kuno yang merupakan salah satu cabang utama falsafah yang merangkumi kelakuan betul dan kehidupan baik. Etika berkaitan dengan konsep moral seperti kebaikan, kejahatan, benar dan salah, kewajipan, tanggungjawab dan keadilan. Etika juga teori tentang tingkah laku yang betul dalam kehidupan yang baik, bukannya amalan. Sebagai contoh babak yang mempunyai unsur etika dalam filem ini seperti adanya masyarakat yang beragama Islam menunaikan solat fardu berjemaah. La ilaha illallah. Seterusnya ialah susur masa. Susur masa terbagi kepada tiga. Yang pertama iaitu prakolonial yang merupakan zaman negara yang belum dijajah. Pada zaman ini, konsep etika telah terjemah dalam tingkah laku kehidupan seharian, formal atau tidak formal yang disebut adab, adat istiadat maupun adat resam. Pada zaman ini, penduduk tanah Melayu memiliki etika peradaban yang maju bersesuaian dengan taraf sebagai sebuah negara perdagangan antarabangsa. Mereka turut dikenali dengan amalan adab sopan yang tinggi. Babak prakolonial yang terdapat dalam filem ini seperti ayah budi bekerja dengan pihak British dan ianya telah menunjukkan sikap adab yang tinggi seperti menghormati bangsa lain walaupun bangsa itu merupakan British yang menjadi majikannya. Morning, Mr. Johnson. Selamat pagi, Halim. Tuan Besar ada di dalam ke? Tuan Sedang. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Nabila dari program DP. Saya akan sambung tajuk kecil bagi susul masa. Susul masa yang lain yang ada pada movie ini ialah pasca kolonial yang merupakan era moden, iaitu selepas penjajahan kolonial. Ia juga boleh dikatakan sebagai impak penjajahan yang berlaku terhadap budaya, iaitu dari mula berlakunya era penjajahan hingga kini. Walaupun kita berada pada zaman pasca kolonial, iaitu zaman selepas kita mencapai kemerdekaan, namun etika dan peradaban ini telah bercampur baur dengan versi etika zaman kolonial yang menyebabkan berlaku pelbagai perubahan dan kesan yang membentuk etika dan peradaban dalam kalangan masyarakat tempatan di Malaysia. Variasi ini ditambah bukan sahaja hasil tinggalan kolonial tetapi dengan teknologi yang semakin berkembang pada masa kini. Dalam babak ini, kita boleh lihat zaman yang telah mencapai kemerdekaan yang dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman. Berbagai kaum pada ketika itu yang hadir. Seterusnya, susur masa yang terlibat dalam video ialah kolonial ini disamakan dengan kolonialism yang merupakan zaman negara yang dijajah. Kolonialism adalah tentang penguasaan oleh suatu negara atau bangsa terhadap daerah atau wilayah lain dengan maksud memperluas wilayah. Hal ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk menjadi bangsa yang terkuat, menyebarkan agama dan ideologi dan keinginan mencari sumber kekayaan alam. Kolonialisme bertujuan untuk memaksakan satu bentuk pemerintahan atas sebuah wilayah atau negeri lain iaitu tanah jajahan atau satu usaha untuk mendapatkan sebuah wilayah baik melalui paksaan atau dengan cara damai. Biasanya, kolonialisme dimulai dengan penaklukan yang dapat dilakukan secara damai mahupun paksaan baik secara langsung mahupun tidak langsung. Babak ini menunjukkan tempat tinggal penduduk di situ dibom dan semuanya mati tanpa dibelas kasihan oleh komunis. Bagi imajinasi sosiologikal pula, adanya sejarah iaitu himpunan peristiwa dan pengalaman lalu saling berkait dengan melibatkan individu, keluarga dan komuniti dalam masyarakat. Contohnya, dalam babak cerita ini, peristiwa lalu seperti mengadakan pilihan raya dengan pelbagai parti kerana pengisytiharan darurat. Semua masyarakat terlibat. Keputusan pilihan raya 1969 telah menimbulkan ketegangan. Anasir-anasir yang tidak bertanggungjawab menimbulkan perkara-perkara sensitif membakar dada. Walaupun pihak perikatan telah berjaya memegang tampuk pemerintahan, kerajaan terpaksa mengisytiharkan darurat. Walaupun sudah merdeka, kita gagal menjaga keharmonian bersama.
Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Ain Maisarah. Saya akan menyambung tajuk kecil bagi imajinasi sosiologikal. Seterusnya, struktur sosial dari segi bahasa bermaksud sistem sosial. Manakala dari segi sosiologi adalah hubungan yang dibina dan terjalin dalam sesebuah masyarakat yang berfungsi untuk mengeratkan hubungan masyarakat. Apabila menggunakan istilah struktur sosial, biasanya institusi sosial dan corak hubungan yang diinstitusikan. Institusi sosial utama yang diiktiraf oleh termasuk keluarga, agama, pendidikan, media, undang-undang, politik dan ekonomi. Ini difahami sebagai institusi yang berbeza yang saling berkaitan dan saling bergantung dan bersama-sama membantu menyusun struktur sosial menyeluruh sesebuah masyarakat. Dalam babak ini menggambarkan anak yatim sedang berkumpul beramai membuat dan mempelajari cara buat bakul rotan. Dia gambar. Mana tahu kat aku ni? Seterusnya pula, biografi ianya merupakan riwayat atau kisah hidup seseorang. Biografi merupakan sebuah tulisan di mana berisi penjelasan tentang kisah dan berbagai keterangan dari seseorang. Secara ringkasnya dapat disebut pula dengan riwayat hidup orang lain yang biasanya mempunyai dampak secara luas. Biografi mungkin menumpu pada subjek rekaan ataupun bukan rekaan. Istilah ini biasanya dikaitkan dengan bukan rekaan. Biografi mengembangkan sudut rumit dan menonjolkan perbezaan perwatakan termasuk pengalaman peribadi. Biografi bukan setakat senarai fakta seperti tarikh lahir, pendidikan, kerjaya, hubungan dan kematian. Ia juga menyelami perasaan melalui kejadian tersebut dan peristiwa lain yang membawa berbagai-bagai makna atau pelajaran kepada seseorang dan masyarakatnya. Dalam babak ini mengisahkan seorang lelaki yang bernama Budi yang merupakan seorang yang istimewa dan terbantut dan juga seorang yang hanya meningkat umurnya 4 tahun sekali dan tiada seorang pun pada ketika itu yang ingin berkawan dengannya. Mana ya? Hidup lagi lah. Besar. Lagi. Dah tengok. Oi, Katik, kau pergilah main Jojo. Jom lah. Nanti berjangkit lah kita. Orang tua tak sedar diri. Pergilah main dengan orang lain. Budi. Budi. Sabar je lah Abang Alim. Budi tu istimewa. Saya faham. Tapi dah lebih 40 tahun dah. Sebuah nama yang terkena ni Ustaz. Tak baik Abang Alim cakap macam tu. Walaupun tubuhnya kecil, tak seperti orang lain. Tapi dia sihat kan bang? Syukur. Akhir sekali, adanya pembentukan kelompok masyarakat seperti asimilasi. Satu proses pencatuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Proses ini berlaku apabila wujudnya interaksi yang erat antara ahli kumpulan etnik budaya bagi suatu tempoh yang lama. Kejayaan asimilasi ini bergantung kepada kesanggupan etnik minoriti menghilangkan identiti mereka dan menerima identiti kumpulan etnik majoriti. Sama juga seperti kesanggupan majoriti menerima etnik minoriti. Ia terbahagi kepada dua. Yang pertama, asimilasi budaya itu kelompok minoriti akan mempelajari budaya kelompok majoriti. Yang kedua, asimilasi struktur iaitu kelompok minoriti berjaya menyertai institusi utama dan aktiviti sosial dalam masyarakat majoriti. Contohnya, dalam babak ini mengisahkan tentang seorang gadis Cina bernama Lily yang bukan hanya meminati cerita Cina sahaja, iaitu bangsanya malah ia turut gemar melihat movie Melayu terdahulu. Ini menunjukkan asimilasi struktur. Sebenarnya saya lebih suka P.Ramlee. Betul? Betul. Saya ni pun peminat P.Ramlee lah. Pengakhiran filem ini ialah Lily dan Budi ditakdirkan untuk berpisah akibat kematian yang menimpa mereka, iaitu Budi dilanggar oleh kereta dan Lily pula disahkan mengalami sakit tu yang telah parah. Setelah itu, sebelum kematian Budi, dia telah mewariskan hartanya kepada Lily. Maka, Arif selaku pewaris tunggal harta Lily berhak untuk menuntut warisan Budi. Oleh itu, Arif memanfaatkan peluang ini untuk merasmikan sebuah rumah anak yatim baru di rumah lama Budi itu sebagai tanda kenangan buat Budi. Kesimpulannya, terdapatnya pelbagai unsur yang ada pada filem 29 Februari ini seperti unsur konsep etika dan peradaban, adanya susur masa, imajinasi sosiologikal dan pembentukan kelompok masyarakat.
Jelaslah bahawa setiap unsur ini mempunyai maksud yang berbeza dan berkait rapat dengan setiap babak dalam filem 29 Februari yang ditayangkan sedemikian. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.